Assalamualaikum guys, sekali lagi bersama aku Cot dalam Cot Kurino Channel. Apa nak merepek hari ni? Ini aku cuti, so baru perbaharui apa ni lesen memandu. So apa yang kita nak merepek pasal lesen memandu ni? Jom, sebelum tu subscribe, tekan butang loceng untuk update video-video terbaru aku nanti, okey? Jom. Okey, isu semasa baru-baru ni Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang telah mengadakan operasi terhadap kenderaan-kenderaan pickup ataupun kenderaan-kenderaan 4x4 yang menyalahi peraturan lah. So bagi aku tahniah kepada JPJ Pulau Pinang kerana melakukan apa ni operasi tersebut. Jadi banyak jugalah kenderaan-kenderaan yang menyalahi undang-undang, okey. Antaranya penggunaan lampu spotlight, okey. Jadi bagi aku itu sepatutnya tidak perlu berlaku lah, okey. Sebab undang-undang tetap undang-undang lah, okey. Apa yang aku nak cakap pasal pickup ataupun 4x4 ni adalah isu ni, benda ni dah lama sebenarnya. Isu beli pickup tak boleh bawa barang. Okey, perniagaan. Okey, sebenarnya boleh. Okey, tetapi dengan syarat kenderaan yang anda bawa tu adalah atas nama syarikat dan anda dibenarkan membawa barangan tersebut. Akan tetapi, okey, pada tahun ataupun pada era 2000 ni banyak okey ataupun ramai yang dah mampu beli pickup truck. Okey, ramai yang dah mampu beli 4x4. Jadi adalah menjadi kesalahan pada pengguna-pengguna persendirian, okey, membawa barangan-barangan perniagaan. Jadi apa isunya di sini, okey? Apa isunya di sini? Isunya adalah sampai bila pemandu ataupun pengguna-pengguna ni apabila ditahan oleh JPJ, ditahan oleh polis trafik, okey, kita nak mengharapkan ihsan. Kita tak salahkan JPJ, kita tak salahkan polis trafik sebab itu adalah kerja mereka. Okey, itu adalah termaktub dalam undang-undang. Okey, sebenarnya isu ini telah dibangkitkan di parlimen. Okey, aku ada buat satu research lah. Okey, di parlimen pada 26 November 2019 oleh Tuan YB lah, Tuan Chang Min Kai. Okey, pada 2:41 petang di parlimen. Okey, dia ada bercakap berkenaan dengan apa ni, saman polis ke atas pengguna kenderaan bukan komersial bagi barangan bukan komersial. Okey, jadi definisi kat sini apa yang diberitahu Yang Berhormat Timbalan Menteri berdasarkan jawapan KDN pada soalan parlimen saya pada 15 Oktober 2019, di mana PDRM mengeluarkan saman di bawah Seksyen 23 Akta Pengangkutan Jalan 1987, di mana kenderaan persendirian yang membawa barangan dianggap untuk komersial adalah diambil kira perkara kuantiti dan barangan yang tidak munasabah, pemilik kenderaan mempunyai lesen atau premis perniagaan, dan pemilik kenderaan mempunyai syarikat daftar SSM. Okey, Yang Berhormat Timbalan Menteri, definisi perkara pertama terlampau luas. Okey, definisi perkara pertama terlampau luas. Apa perkara pertama? Kuantiti dan jenis barang yang tak munasabah. Okey, minta menteri menjelaskan juga bagi perkara kedua dan ketiga, iaitu pemilik kenderaan mempunyai lesen atau premis perniagaan dan pemilik kenderaan mempunyai syarikat daftar SSM. Okey, so kita tengok juga apa yang dibalas, okey, oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz bin Jaman. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih pada Yang Berhormat Alustar. So maknanya yang tadi YB Alustar lah. Okey, yang menaikkan isu ni di parlimen. Okey, Tuan Yang di-Pertua, Polis Diraja Malaysia sentiasa mengikut peraturan dan Standard Operation Procedure SOP dan dalam menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Okey. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, sebagai yang termaktub di bawah Seksyen 53 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 334, Akta Pengangkutan Jalan menerangkan tentang kuasa pegawai polis,
warden lalu lintas atau pegawai pengangkutan jalan mempunyai alasan-alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa mana-mana yang telah melakukan kesalahan di bawah akta ini. Okey, bagi soalan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Al-Ustaz, sebarang penahanan terhadap mana-mana kenderaan adalah sekiranya ia didapati beroperasi dalam keadaan berikut: membahayakan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Maknanya di sini yang dituan dipetua, bila kenderaan yang membawa barangan itu, mungkin pengguna itu membawa barangan melebihi muatan sebagaimana yang disebut di nombor 2 tadi, dan lain-lain kesalahan timbul daripada kecurigaan, yakni penyelenggaraan tentang dari segi mungkin lampu tak hidup, signal tak hidup dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pengeluaran saman hanya dilakukan oleh mana-mana pegawai polis ke atas pesalah-pesalah adalah bergantung pada keadaan dan situasi semasa. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh pesalah akan diberitahu dan diterangkan oleh pegawai polis yang menjalankan pemeriksaan. Okey, manakala tafsiran bagi barangan di bawah Seksyen 2 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 334 adalah apa-apa benda termasuk ternakan yang dibawa atas atau di dalam sesuatu kenderaan bermotor bagi maksud apa-apa perdagangan ataupun perniagaan. Manakala tafsiran kenderaan barangan di bawah Seksyen 2 Akta Pengangkutan Jalan Darat 2010 dalam kurungan Akta 715 adalah mana-mana kenderaan motor yang dibina atau disesuaikan untuk digunakan bagi membawa barangan atau sesuatu trailer yang dibina atau disesuaikan sedemikian, atau mana-mana kenderaan motor atau trailer yang tidak dibina atau tidak disesuaikan sedemikian apabila digunakan untuk membawa barangan semata-mata sebagai tambahan kepada penumpang. Okey. Tuan Yang Dipertua, bagi melaksanakan operasi-operasi trafik, pihak PLDM menumpukan operasi bagi kesalahan-kesalahan yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangkan kemalangan jalan raya. Okey. PDRM juga mengadakan operasi di kawasan bandar dan desa tanpa mengambil kira kawasan penjajah atau sebaliknya. Maknanya di sini Tuan Yang Dipertua, ada operasi-operasi yang dilakukan sebenarnya di kawasan-kawasan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Okey. So, tak ada isu benda ni tak dibangkitkan di parlimen. Sebenarnya dibangkitkan di parlimen, tapi isunya adalah sampai bila? Okey, sampai bila pengguna-pengguna pickup ataupun pengguna-pengguna 4x4 ni tak boleh bawa barang-barang perniagaan di belakang. Okey, apa guna mereka beli 4x4 dengan tempat letak barang yang besar di belakang tapi tak boleh bawa barang-barang perniagaan. Okey, perlu diingatkan sekarang ni zaman Covid. Semua terkesan. Jadi saya meminta, di sini saya meminta dan menyeru kepada Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong, okey, untuk mendengar rintihan pengguna-pengguna 4x4 dan pengguna-pengguna pickup ni, okey, supaya kami dibenarkan untuk membawa barangan-barangan perniagaan. Okey. Terpulang kepada kementerian untuk orang kata apa? Melaksanakan undang-undang ataupun melaksanakan apa yang perlu dibuat oleh dibuat oleh pemandu pickup dan juga pemandu-pemandu 4x4 ni. Okey. Katakanlah membawa barangan melebihi bumbung. Okey, itu adalah satu kesalahan. So kita kena tetapkan satu standard. Okey, barang perniagaan, macam mana barang perniagaan yang boleh dibawa. Okey. So, diharapkan Menteri Pengangkutan dapatlah orang cakap mendengar rintihan-rintihan pengguna-pengguna pickup ni. Okey, bukan apa. Kami ni sebenarnya ataupun mereka ni, okey, apabila berlaku bencana, kita ulang balik pada bencana alam banjir besar di Pulau Pinang, okey, banjir besar di Kelantan. Okey, golongan-golongan inilah, okey, yang pertama yang akan menyalurkan bantuan. Okey. Jadi apa salahnya kelonggaran diberikan kepada pengguna-pengguna pickup, pengguna-pengguna 4x4 ni, okey, untuk membawa barangan perniagaan. Okey, mereka juga bukanlah seorang golongan-golongan yang kaya, okey, tapi mereka mencari pendapatan melalui penghantaran barangan perniagaan.
Okey. Saya rasa pada era 2020 ni, akta ini perlu dikaji semula. Okey. Akta ini perlu dikaji semula di Parlimen untuk membenarkan, okey, untuk membenarkan pengguna-pengguna pickup, pengguna-pengguna 4x4 membawa barangan-barangan perniagaan. Okey. Bagilah kami okey, katalah dengan syarat, bagilah syarat-syarat tertentu. Anda memerlukan lesen GDL. Okey, tak apa. Saya rasa pengguna-pengguna pickup, pengguna-pengguna 4x4 ni akan bersetuju. Okey. Akan mengambil lesen GDL. Okey. Jadi sesuatu perlu dilakukan. Okey, sesuatu perlu dilakukan. Kita tak boleh nak harap sangat. Okey. Apabila ditahan, kita meminta ihsan daripada JPJ dan juga polis. Mereka melakukan kerja mereka. Terima kasih Abang JPJ, terima kasih Abang Polis. Anda melakukan satu tugas yang mulia. Okey. Tetapi bagi pengguna, bagi pemilik kenderaan 4x4 ni, kami ataupun mereka perlu ada orang cakap dibela. Okey. So Menteri Pengangkutan, okey, diharapkan dapat mendengar rintihan-rintihan daripada pengguna-pengguna ni. So sekian saja, itu saja yang aku nak merepek hari ni. Jadi kalau hangpa rasa video aku ni berguna, hangpa tolong share sehingga video ni dapat didengar oleh Menteri Pengangkutan, dan insya-Allah mungkin akta ni akan digubal ataupun akan dipindah. Okey, sebagaimana yang kita harapkan. Tak guna beli kereta yang mahal-mahal tapi boleh bawa 3 kilo gula je kat belakang. Okey. So jadi share. Okey, diharapkan kelab-kelab ataupun persatuan-persatuan pickup ni dapat bersatu. Okey. Untuk kita, orang cakap, bagi kita punya suara ni didengar oleh menteri-menteri ni. Okey. So sekian saja daripada aku, Cot. Terima kasih atas masa yang diberi oleh hangpa semua yang dengar aku merepek ni. Okey, nantikan video-video seterusnya. Okey. Assalamualaikum. Bye.